jadi Petua. Kita tahu yang rang undang-undang ni dalam yang tertera dalam perkara 15 oleh Marang ini ada satu implikasi yang sangat besar. Kalau tak undang-undang di negara kita ni, sepatutnya kita harus lebih consultation dengan pihak pelbagai masyarakat. Dan kenapakah yang ini, the last one, you bring it up. Yang Tuan Speaker yang membenarkan yang terakhir sekali ini dibentangkan, dinaikkan tanpa mengira yang sebelum ni ada lagi banyak yang usul yang dibentangkan oleh Menteri Kewangan, seperti Ipoh yang Barat berhormat, dan lain. Seperti yang berhormat, duduk yang berhormat. Saya paham itu yang berhormat. Order paper setiap hari depan saya. Saya paham. Tetapi apabila peraturan mesyuarat dibangkitkan seperti begitu, seperti peraturan mesyuarat 12, saya tidak boleh stop. Tugas saya cuma memastikan tafsiran peraturan mesyuarat saya buat dengan sebaik mungkin. Tanpa mengambil kira agenda politik siapa-siapa. Itu daripada dulu pendirian saya. Sepatutnya dalam soal begini, ahli yang berhormat jangan ambil kira pendirian politik. Bantu saya oleh kerana cuma dengan cara ini saya boleh mengatasi hadangan peraturan mesyuarat 15. Kerana kalau tidak ada usul dari ahli yang berhormat ataupun baik jejak lain akan boleh bawa setiap apapun yang perlu untuk masyarakat. Kalaupun ini saya benarkan sudah termasuk di atas, tidak semestinya perkara itu sudah dibincang. It's only priority up. You see, daripada 15 dinaikkan. Karena itu apa kehendak kerjaan di bawah peraturan mesyuarat 14.2 dan saya tidak mau panjangkan lagi cerita ini kerana itu keputusan saya yang berhormat. Siapa tidak setuju, sapote. Saya sedang berhujah. Apabila ada yang berhormat yang tidak bersetuju dengan keputusan saya ini, jelas peraturan mesyuarat 43, yaitu bawa usul yang tidak lebih daripada 2 hari notis. Kalau begitu, kalau kerajaan mau bawa 14.2, can. Why not? If I can create a operation like this, why not? You see? Jadi kalau ada lagi dibantai ini, berdiri lagi yang berhormat, huah-huah lagi, saya terpaksa gunakan kuasa saya di bawah peraturan mesyuarat 44. Simple is that. Jangan lagi kita buat isu yang tidak kompleks jadi kompleks. Jadi sekarang ini saya tidak mau dengar lagi apa-apa hujah dari yang berhormat berkenaan, maka saya kemukakan masalah ini kepada yang berhormat. Is it the same issue? It is the same issue, but if it is the same issue, already been the gist of that issue is already been uttered by yang berhormat yang lain. I don't need your opinion. Ini bukan ini ya saya memang tahu. Okay, last one, because you represent from the east, Sarawak in Sabah. You represent Sabah in Sarawak, boys. I represent all Malaysian. Saya kasih yang berhormat atas sebab itu. Terima kasih. Saya rasa memang yang Tan Sri nak exercise your discretion. Di mana private members bill akan dibincangkan, boleh dibincangkan. Tapi saya rasa perkara ini merupakan satu perkara yang begitu sensitif dan ini perkara ini haruslah ada lebih konsultatif dan bukan satu perkara yang boleh dibincangkan sebegitu in a rush manner, in such a rush manner. Your argument nothing to do with peraturan mesyuarat. Your argument is political. Yang berhormat, I am exercising my discretion, my power within the peraturan mesyuarat. Yang berhormat. Yang berhormat yang lain jangan campur. Yang berhormat yang lain, please. It's illogical. If you say illogical, in other words, what you are saying that you are belittling me. Yang berhormat, Bandar Kuching. Kalau yang berhormat tidak mau saya gunakan peraturan mesyuarat 44, jangan lagi panjang dibarkan. Kerana ini adalah kehendak kerajaan di bawah peraturan mesyuarat 14.2. Nothing. Not beyond that. Don't explain to me. Bekas itu adalah apa alasan ahli yang berhormat adalah alasan politik. I don't want to know that. See, kalau nanti ini dibahas yang berhormat bahwa ini kepentingan negara, adakah kerajaan Bandar negeri Kuching Sarawak duduk, Bandar Kuching duduk. Dikonsultasikan? Duduk. Adakah kerajaan Duduk, negeri Bandar Sarawak Kuching dikonsultasikan? Duduk yang berhormat. Dengar saya. Lepas itu saya tidak mau lagi dengar siapa-siapa kerana saya akan gunakan peraturan 44.
Ahli yang berhormat, kalau sekiranya usul daripada Marang dinaikkan di atas, kalaupun pada ketika itu dibahas, alangkah eloknya semua orang tahu, sensitivity kah tidak sensitif pun orang tahu. Selepas itu kan juga ada belah bahagian. Jadi buatlah begitu. Kenapa harus bawa saya di situ? Why? Because saya tidak melanggar peraturan masyarakat. Saya tidak melanggar peraturan masyarakat, ahli yang berhormat. Kalau bermakna tindakan saya ini tidak persetujui, berbalik kepada peraturan 43. Jadi rundinglah kepada ahli yang berhormat sebelah sana ke sebelah sini, bahwa saya punya decision ini wrong. I don't have any problem with that. Saya bukan ada masalah ini. Alangkah baiknya kalau decision saya ini wrong after kamu semua berundi pasal soal ini. So at least I know. Pak Tan Sri, kenapa kau pilih pada waktu ini? Yang berhormat Sapoti, kalau berdiri pun dalam cakap sidang poin parlimen bodoh. hari ini yang petang, ramai ahli parlimen di Sabah dan Sarawak tidak ada. Itu yang berhormat, Ramai bukan saya sudah punya hal. balik Itu bukan ke hal kawasan saya. mereka. Hal saya ialah saya Kenapa diberitahu ini bahwa ada jadi usul. priority? Yang berhormat sudah. Suddenly, Sudah. last minute. Sudah, saya tidak mau dengar lagi apa-apa Tan alasan Sri, itu. betul kata Jangan tak tanya masuk saya, rangka tanah tanya politik. kepada kerajaan yang bawa usul, keputusan bukan Tan saya. Sri ini adalah di Tan Sri atas Speaker. keputusan politik. Tan Sri Speaker, berikan hak demokrasi pada Marang. Sensida tidak, itu hak kita untuk menilai selepas kita bahas. Ikut peraturan dulu. Peraturan benarkan. Masih yang berhormat. Saya kemukakan masalah kepada majelis. Ahli yang berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majelis untuk diputuskan. Masalahnya ialah usul seperti yang dikemukakan tadi hendak disetujukan. Ahli yang berhormat, yang bersetuju katakan setuju. Yang tidak setuju katakan tidak. Lebih suara yang bersetuju. Tan Sri Ketua, saya minta belah bahagian untuk usul ini. Ya, saya sokong. Okey. 15 orang. Okey. Rujuk saya kepada peraturan masyarakat mana belah bahagian? Untuk usul, untuk Yang mempersetujui yang masuk berhormat, usul. peraturan Perlu masyarakat ada. mana yang Tadi berhormat? sebab yang Point of berhormat Tan order. Sri Ketua meminta untuk diundi dengan suara. Jadi Okey, mana yang berhormat, yang kamu berdiri ini atas peraturan masyarakat mana? Rujuk kepada peraturan saya. mesyuarat untuk meminta belah bahagian. Yang berhormat, Peraturan masyarakat mana yang berhormat? Point of Minta- order. Sila, point of order, sila. Bermakna yang Terima berhormat kasih kita Yang baru, Berhormat tidak point of order, sila. Tan Sri Yang Dipertua. Saya Yang lain duduk dulu, pasal yang, ini point of order. I take point of order. Saya merujuk kepada apa yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Seremban sekejap tadi untuk belah bagi di peringkat suatu usul dibentangkan, untuk dibentangkan, bukan di peringkat untuk pengundian. Saya telah meneliti keseluruhan standing order yang ada untuk kegunaan Dewan Yang Mulia ini. Tidak ada mana-mana peruntukan yang membolehkan pengundian belah bagi dijalankan semasa di peringkat ini. Jika sekiranya di peringkat ini Yang Berhormat Yang Dipertua diberikan peluang ini, tidak akan ada mungkin rang undang-undang yang dibangkitkan dan dibawa oleh ahli bukan kerajaan boleh dibentangkan. Dan saya ingin menarik perhatian Dewan Yang Mulia ini bahawa rakan-rakan saya juga di peringkat ini sering kali mempersoalkan kenapa kerajaan susah sangat nak menaikkan satu-satu private members bill. Dan pada hari ini satu private members bill yang dibawa oleh Yang Berhormat Marang telah dinaikkan. Sepatutnya kita menyokong perkara ini mengikut peraturannya. Terima kasih. Tan Sri Ketua, secara prinsipnya kita bukan tidak mengatakan bahawa sebarang rang undang-undang bukan kerajaan tidak dibenarkan. Cumanya perlu ada proses konsultasi, proses perbincangan dan sebagainya. Ini secara jelas tidak memberikan ruang kepada ahli-ahli parlimen untuk meneliti. Pagi tadi baru dibentangkan, sekarang nak dibahas dan diputuskan. Tadi Tan Sri Yang Ketua meminta untuk disetujukan dengan suara. Ada yang cakap setuju, ada yang cakap tidak setuju. Tadi saya dengar suara yang tidak setuju lebih besar. Jadi bagaimana Okey, Tan Sri Yang Ketua untuk memutuskan Masih. bahawa ini dibenarkan? Masih Yang Berhormat. Kalau tidak, belah bahagian. Masih berhormat. Okey. Duduk. Itu sebab apabila ahli yang berhormat berdiri kata peraturan masyarakat, saya tidak ada terlampau fasih sangat peraturan masyarakat mana yang relevan. Saya bagi sahaja. Tetapi memandangkan perkara ini adalah suatu perkara yang amat mustahak bagi diri saya juga sebagai speaker. Because I'm creating a precedent here. I don't mind stating it again. I'm creating a precedent here.
Setahu saya, every speaker is a law upon himself. Dan I'm subjected also to be reviewed, saya punya decision peraturan masyarakat 43. In answer to your opinion, Seremban, dan in response to apa aku tak baru, apa ini, bangkitkan. Sebelum saya mengambil tindakan begini pun, telah juga saya buat research. Ahli yang berhormat yang berdiri cuma minta belah bahagian. Belah bahagian ada di bawah peraturan masyarakat 46 dan di bawah peraturan masyarakat 47. Saya baca, lepas itu, itulah keputusan saya, kena itulah sebenarnya apa dalam hati kecil saya. Saya tidak menyebelah kepada siapa-siapa. Okey. Peraturan masyarakat 46 3 mengatakan, apabila masalah itu telah dikemukakan oleh pengurusi kepada masyarakat bagi diputuskan setelah tamat perbahasan, maka keputusan hendaklah diambil dengan menurut suara ya atau tidak. Dan, in bracket, dengan syarat tidak ada ahli yang meminta diadakan belah bahagian, keputusan itu hendaklah dimasyurkan oleh pengurusi. Spesifik, bermakna apabila sudah perbahasan dibuat, lepas itu speaker kemukakan kepada majlis untuk keputusan. Pada ketika itu speaker akan mendengar suara ya atau tidak. Sebelah sini kadang-kadang kalau suara mereka itu mungkin breakfast tidak cukup, maka suara dia tidak lantang lah. Sebelah sini mungkin kena dia terlalu bersemangat, kena suara dia rest, maka suara dia pertama sekali kalau seperti itu suara dia saya dengar tidak. Biarpun peraturan masyarakat 12. Tapi saya gunakan di screen saya kata usul dipersetujui. Perhatikan itu. Apabila masalah itu telah dikemukakan oleh pengurusi kepada masyarakat bagi diputuskan setelah tamat perbahasan, maka keputusan hendaklah diambil dengan menurut suara ya atau tidak. Dan, in bracket, dengan syarat tidak ada ahli yang meminta diadakan belah bahagian, keputusan itu hendaklah dimasukkan. Sekarang ahli yang berhormat berdiri atas peraturan masyarakat begitu. Tapi saya terangkan tadi awal-awal bahawa ini cuma procedural. Jadi saya bawa ahli yang berhormat kepada peraturan masyarakat 12.1. Sila kita cerita pasal ini peraturan masyarakat. Sila buka peraturan masyarakat masing-masing. 12.1 mengatakan ini adalah berkaitan dengan masa. Kerana dalam kita punya peraturan masyarakat, masa kita bersidang pada setiap hari ialah daripada pukul 10 sampai jam 5.30. Dan kalau kita mau berhenti lebih daripada 5.30, maka ada usul perlu dibuat di bawah 15.1. Procedural. Ini bunyinya. Mana sudah saya punya 15.1, pandai sembunyi. Musim saya mau 15.1 disembunyi. 12.1. Tiap-tiap persidangan majlis hendaklah dimulakan pada pukul 10 sehingga pagi sehingga 1 tengah hari dan disambung semula pada 2 petang dan sehingga 5 petang atau lebih awal lagi setelah selesai atau ditangguhkan urusan dalam aturan masyarakat, urusan masyarakat. Dengan syarat bahawa sesuatu usul yang akan diputuskan tanpa pindaan atau bahasan boleh dikeluarkan oleh seorang menteri pada bila-bila masa tanpa pemberitahuan untuk mengubah waktu persidangan majlis. Procedural. Pada kebiasaannya apabila 12.1 dibaca oleh menteri, saya kata masalahnya sekarang ialah bahawa seperti usul yang begini. Siapa setuju tidak? Kadang-kadang saya dengar sini tidak setuju pasal kita akan bersidang sampai jam 12. Tetapi saya juga buat keputusan usul dipersetujui. Kalau usul seperti begini yang berhormat, yang serupa juga dengan 14.2, ada belah bahagian, kenapa tidak diletakkan secara khusus di peraturan masyarakat 12.1 dan peraturan masyarakat 14.2? Bermakna ada dua, yaitu procedural usul untuk menetapkan siapa dulu, siapa kemudian, pukul berapa berhenti, pukul berapa mulai. Tidak boleh ada belah bahagian. Kerana kalau ada belah bahagian, tidak ada orang yang berhormat yang untuk bersidang penat, maka tidaklah habis agenda kerjaan. Kena mau sabotaj persidangan. Itu sebab kenapa tidak ada belah bahagian dalam metas usul prosedural. Kerana dalam juga peraturan masyarakat 14.2 dan 12.1, dia tidak sebut situ bahawa
Dia sebut sini tanpa pindaan dan bahas. Kalau tanpa pindaan dan bahas, bolehkah kita mengundi dengan sesuatu perkara yang belum kita tahu sebenar huraian? Tan Sri, sebab ini sesuatu perkara yang sangat penting. Saya harap Tan Sri membuat keputusan. Sebab ini akan menjadi satu presiden dalam Dewan Yang Mulia ini. Tan Sri tadi sudah katakan bahawa Tan Sri speaker sendiri merupakan satu autoriti dalam Dewan Yang Mulia ini. Kalau apa yang dikatakan oleh Tan Sri tadi bahawa tidak perlu ada belah bahagian kepada mana-mana unsur yang tak ada perbahasan dan ataupun pindaan, Prosedural yang berbeda. prosedural, jadi Iaitu cuma esok 12.1 dan 14.2. Mengapa pula Tan Sri perlu tanya sama ada setuju atau tidak setuju? Memang begitu Kalau yang begitu, tak isi- payah yang berhormat. tak payah Yang minta berhormat. setuju atau tidak setuju. It's only a question of formality. Kalau formality itu pun tak Yang payah. berhormat, dulu yang berhormat. It's only a question of formality for the smooth transition of the business. Di situ speaker terpaksa buat dia punya discretionary matter. Kalau tidak adalah begitu siapa setuju siapa tidak, bermakna majelis itu tidak bersetuju. Tetapi tidak semestinya ada belah bahagian. Because belah bahagian dia spesifik di substantive motion. Sudah salah. Lepas salam, saya terus kemukakan. Selepas itu, saya akan sebut apa yang saya masyurkan. Selepas itu, saya panggil Marang. Sila, yang berhormat. Baik, terima kasih Tan Sri.